Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, video kali ini adalah part 3 untuk perkongsian formasi yang mungkin aku personally rasakan sesuai untuk digunakan oleh sahabat FC bagi saingan Liga Super yang akan datang ni. Dan ini apa yang bakal aku berikan ni pun banyak sudah anda katakan, anda juga merasakan ianya lebih sesuai untuk digunakan. Dan apa yang menarik untuk formation ni, ianya boleh diubah mengikut kesesuaian dan keperluan game tersebut tanpa melibatkan banyak pemain. Tapi kita juga ingin melihat mengenai rotation ataupun sub full squad, adakah ianya sesuai untuk kita dengan apa yang kita miliki, dan itu semua akan aku bincang di video ni lah. Tapi sebelum tu, seperti biasa iklan, lebih 50% anda melayan SRTV ni belum lagi subscribe SRTV. So sekiranya anda adalah merupakan individu tersebut, jangan lupa untuk menekan butang subscribe, tekan butang notification agar tidak ketinggalan dengan perkongsian seterusnya, dan juga like video ni. Dan bagi anda yang telah lama subscribe SRTV mengikuti perjalanan ni, kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan yang anda berikan. Dan selain daripada itu, anda juga boleh menjadi members SRTV dengan hanya perlu membayar RM5 saja bagi tiap bulan, di mana akan mendapat kelebihan, di mana akan mendapat badge selama mana anda telah menjadi member SRTV, dan seterusnya dapat menggunakan stiker ataupun emoticon yang berbeza daripada komentar-komentar yang lain. Jadi jangan ketinggalan untuk melakukan kedua-dua tersebut. Okay guys, so formation yang bakal aku share dengan kamu ni adalah dia banyak bentuk dia lah. Tapi apa yang lebih senang dikatakan sini adalah 4-3-3. Okay, ini aku kongsikan kepada kamu. Ini adalah anggaran formation dan juga pemain yang sesuai untuk digunakan bagi formation sekali. Formation yang aku rasa dan juga anda juga rasa sesuai untuk digunakan, di mana ianya lebih aku lebih ingin menggunakan formation ni as a satu single defensive midfield lah, kerana seperti mana yang dikatakan oleh manajemen Sabah FC dan juga coach Sabah FC, di mana mereka ingin memperbaiki defensif Sabah FC. So setakat ni dan juga beberapa perlawanan terakhir Sabah FC dengan menggunakan taktikal yang sama tidak membuahkan hasil yang diinginkan. So adalah lebih baik untuk menggunakan 4 defender yang seringkali berada di zone tersebut dan dibantu oleh seorang pemain iaitu Pelicanos yang boleh beraksi tu menggalas tanggungjawab as a defensive midfield. Apa yang cantiknya untuk position ni, ianya je boleh ditukar menjadi contoh seperti ini, Sifu di hadapan dan kita menggunakan double pivot di bahagian bawah. Sekiranya lebih kerja defensif perlu dilakukan, jadi ianya membuatkan double layer lah sebelum pasukan lawan boleh menembusi bahagian defend kita. So ini adalah uniknya benda ni. Ia juga boleh ditukar sama ada kita mau membuat lebih kepada attacking minded dengan memberikan 5 pemain di bahagian hadapan untuk lebih mengisi ataupun crowded di area lah. So ini yang aku suka daripada pemerhatian aku untuk formasi 4-3-3 ni, di mana kalau sekali lagi kita menggunakan defensive minded, aku lebih melihat Stu di bahagian hadapan, Pelicanos dan juga Gary boleh diletakkan di bahagian bawah. So depends dengan apa keperluan pada perlawanan tersebut lah. So itu adalah pemain yang aku rasakan starting level layak untuk berada di atas padang dan seterusnya. Ini adalah 28 player yang kita miliki, termasuk 3 penjaga gol lah, tapi aku nak masukkan ke dalam list itu, yang rasanya layak untuk berada di position tersebut dan mengganti pemain-pemain sekiranya ada berlaku kecederaan, fitness dan juga sub lah di sepanjang perlawanan 90 minit tersebut. Jadi daripada pemerhatian aku di sini, sekali lagi aku menganggarkan sama 3-4-3, 4-4-3, 4-3-3. Aku di sini masih memerhatikan di bahagian center back dan juga right back ni masih lagi mempunyai lompong yang perlu diisi. Wajib diisi lah, aku katakan begitu. Wajib untuk diisi untuk menguatkan lagi persiapan kita di saingan Liga Super ni, di mana ada 2 lagi slot yang masih kosong setakat ni yang kita tidak tahu adakah yang akan diisi ataupun tidak oleh Sabah FC.
ataupun sekarang ni masih lagi dalam proses pencarian pemain tersebut lah. Dan apabila menggunakan taktik ni, kita lebih menggunakan pemain berada di bahagian midfield. So aku rasa ada kekurangan juga di bahagian midfield ni, di mana kita perlu lagi mencari satu pemain yang mempunyai credibility yang cukup bagus agar rotation dan juga sub apabila dilakukan, kita masih lagi mampu untuk mengekalkan tempo perlawanan tersebut. So basically sekiranya kita menggunakan formation 4-3-3 ni, kita memerlukan lebih kurang 3 lagi player. Kalau 3-4-3, 4-4-2 hanya 2 player saja yang perlu dicari. So berdasarkan daripada perkongsian tersebut, hasil daripada 3 part video ni, sekali lagi aku merasakan 4-3-3 ni adalah formasi yang aku rasa sesuai, lebih sesuai diguna pakai oleh Sabah FC bagi mengharungi saingan Liga Super yang akan datang ni. Tapi again, seperti aku katakan, sekiranya formation 4-3-3 ni diterapkan, ya aku lebih melihat kepada 3 pemain perlu ditambah oleh Sabah FC lah. So berbincang mengenai benda tu, so aku sudah sentuh untuk right back dan juga centre back. Itu adalah 2 position yang bagi aku wajib diperkuatkan lagi. Tapi aku ingin menyentuh mengenai 4 keputusan Sabah FC untuk meletakkan 4 goalkeeper, mendaftarkan 4 goalkeeper pada saingan Liga Super ni. Aku rasakan ia merupakan satu waste of slot untuk Sabah FC. Kerana bagi aku, ianya lebih sesuai untuk kita meletakkan 3 sahaja as a goalkeeper di dalam senarai skuad Sabah FC ni. Kerana antara Apek dan juga Damien akan menjadi goalkeeper utama kita. Rotation dilakukan. Sama ada Azlizan. Again, Azlizan ni banyak orang beritahu, bukan ini nama dia, lain nama dia. Tapi aku cuma follow list yang diberikan oleh Sabah FC. Itu saja. Okay. Sekiranya ada perubahan barulah aku akan mengikut apa list yang diberikan oleh Sabah FC itu. Okey, aku merasakan kita tidak perlu ada 4 goalkeeper untuk pendaftaran saingan Liga Super yang akan datang ni, tapi aku merasakan 3 saja perlu, di mana Apek dan Damien akan menjadi macam first choice lah, rotation akan dilakukan. Dan seperti mana dulu juga Ramzi menjadi third goalkeeper kita, dan Ramzi digunakan untuk perlawanan seperti Cup tu maksudnya FA Cup ataupun Piala Malaysia lah, especially bila kita bertemu pasukan yang berada di saingan Liga A lah, Liga Pro A, lebih kurang macam tu. So di situ baru kita turunkan third choice goalkeeper ni. So membuatkan fourth choice goalkeeper kita ni tak tahu akan digunakan atau tidak di sepanjang saingan Liga Super ni. So itu adalah bagi aku sekali lagi slot yang amat merugikan untuk kita, di mana seperti yang aku tekan di awal video ni, untuk formation 4-3-3 ni aku memerhatikan di sini kita memerlukan at least 3 lagi player. So 2 player seperti yang aku tekan, centre back dan juga right back, dan 1 player ni lebih sesuai untuk kita mendapatkan lagi 1 player yang mempunyai credibility yang bagus berada di bahagian midfield bagi menguatkan lagi lah rotation kita. So seperti mana anda tahu, kita mempunyai 1 lagi slot untuk ASEAN, ASIAN, Asian. Kalau aku salah sebut tadi, sesuai kenapa aku ejak. So that's why aku rasa slot tersebut perlu diguna pakai untuk mendapatkan pemain import tersebut. Kerana sekali lagi setakat ni kita mempunyai 5 saja. Sabah FC seperti yang dikatakan awal statement yang dikeluarkan memerlukan 6. So kita ada 1 lagi player luar yang boleh kita bawa masuk ke dalam Sabah FC. Aku nak kisahlah sama ada player luar tu bagian midfield, right back ataupun centre back, tapi ianya perlu dibawa masuk lagi untuk mengisi kosongan tersebut dan mendapatkan lagi 2 local player yang mempunyai credibility as a sub ataupun squad player di dalam Sabah FC ni bagi mengganti mana-mana pemain utama kita, agar sekali lagi kita punya tempo dapat dikekalkan di dalam mana-mana perlawanan yang akan datang lah. So itulah dia guys, perkongsian terakhir aku untuk anggaran formation yang boleh guna pakai untuk Sabah FC ni. Aku menjanjikan 3 part dan ini adalah part yang ketiga. Jadi bagaimana pendapat anda untuk formation sekali lagi 4-3-3 ni? Adakah ini adalah merupakan ultimate formation yang sesuai untuk Sabah FC? Letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.